Ini bukan sekadar kisah yang dibisikkan oleh yang berani. Ia satu amaran yang bergema di jiwa sesiapa yang sanggup merayau sendirian. Malam ini kami mendedahkan kisah yang menyeramkan, Hantu Jeruk Purut. Langgan bayang Skrip Studio dan sertai komuniti kami untuk menyelami kisah-kisah yang mengaburkan garis antara realiti dan alam gaib. Sokongan anda membantu kami mendedahkan lebih banyak rahsia tersembunyi dan membawanya ke pengetahuan umum. Subscribe sekarang dan jadilah sebahagian daripada komuniti misteri ini. Jika anda terkesan dengan perjalanan ke alam misteri ini, jangan lupa untuk like video ini dan kongsikannya dengan pencinta kisah seram yang lain. Jom mari kita mulakan kisahnya, Perni. Perkuburan berhantu jeruk purut, Jakarta. Seorang paderi tanpa kepala dikatakan berkeliaran di perkuburan jeruk purut pada waktu malam, membawa kepalanya yang terputus sambil diikuti oleh seekor anjing hitam besar. Legenda menyatakan bahwa dia sedang mencari gereja yang sudah tidak lagi wujud. Ramai pengunjung mendakwa telah melihat kelibatnya atau mendengar bisikan-bisikan menyeramkan di antara pusara. Definisi kebenaran sentiasa diselubungi oleh ketakutan terhadap perkara yang tidak diketahui. Ini adalah salah satu daripada kisah-kisah itu. Paderi tanpa kepala di jeruk purut. Reza tidak pernah percaya pada cerita hantu. Sebagai wartawan bebas, dia gemar membongkar kebenaran di sebalik legenda urban. Apabila rakannya, Dimas, mencabarnya untuk bermalam di perkuburan jeruk purut, Reza melihatnya sebagai peluang terbaik untuk membuktikan kisah itu hanyalah mitos. Mereka kata paderi tanpa kepala berkeliaran di perkuburan ini mencari gerejanya yang hilang, kata Dimas dengan senyuman sinis. Orang yang melihatnya takkan tidur lena lagi. Reza ketawa kecil. Hanya dongeng. Mari kita buktikan. Udara lembab berbau tanah basah saat mereka melangkah masuk selepas tengah malam. Pokok-pokok besar menjulang tinggi, rantingnya mencipta bayang-bayang menyeramkan di bawah cahaya jalan yang berkelip-kelip. Batu nisan yang retak berdiri seperti gigi patah. Kesunyian menyelubungi tempat itu. Tiada bunyi cengkerik, hanya bunyi langkah kaki mereka di atas daun kering. Reza menghidupkan perakam suaranya. Kami berada di perkuburan jeruk purut, di mana saksi mendakwa telah melihat bunyi gemerisik tiba-tiba kedengaran dari semak. Dimas ketawa hambar. Mungkin kucing. Angin malam bertiup perlahan, membawa bau anyir yang menusuk hidung. Bau itu begitu kuat, seperti darah yang sudah lama membeku. Reza dan Dimas saling berpandangan. Kemudian mereka melihatnya. Satu bayang muncul dari celah kubur. Pada mulanya, ia kelihatan seperti seorang lelaki tua dalam jubah paderi berjalan perlahan. Tetapi kemudian Reza terkeduh. Makhluk itu tidak mempunyai kepala. Di dalam lengannya terletak sebuah tengkorak reput yang menyeringai. Soket hitam matanya kosong, namun terasa seperti menembusi jiwa Reza. Kepala paderi itu bergerak, bibirnya berbisik. Tiada angin, tetapi suara itu bergema di udara. Dunia terasa terhenti. Reza coba bergerak, tetapi tubuhnya kaku. Dimas melepaskan jeritan dan melarikan diri. Namun, Reza masih terpaku, matanya melekat pada makhluk itu. Semakin lama dia menatapnya, semakin jelas dia dapat mendengar sesuatu. Bisikan yang perlahan-lahan mengeras, seperti doa dalam bahasa kuno. Tiba-tiba, paderi itu mengangkat kepalanya lebih tinggi, bibirnya merekah, dalam senyuman mengerikan. Darah menitis dari tengkoraknya, meresap ke tanah seperti akar yang mencari nyawa. Kemudian, ia melangkah ke arah Reza. Reza tersedar dari keterpakuannya dan melarikan diri.
bunyi tapak kaki berat mengikutnya semakin kuat. Nafasnya memburu, dadanya terasa seperti dihimpit batu. Setiap kali dia menoleh ke belakang, bayang hitam itu semakin dekat. Dia tidak tahu bagaimana dia berjaya keluar dari perkuburan itu. Nafasnya tercungap-cungap. Dimas tiada di mana-mana. Reza berlari terus hingga ke rumahnya tanpa berhenti. Hatinya masih dihantui oleh gambaran paderi tanpa kepala itu. Beberapa hari kemudian, Dimas ditemui mati di apartemennya. Wajahnya ketakutan. Dindingnya dipenuhi simbol berdarah, seakan-akan dia telah coba menulis sesuatu sebelum ajalnya tiba. Reza menggigil. Tangannya terketar-ketar sewaktu dia mengambil perakam suaranya. Dengan jantung berdegup kencang, dia menekan butang main. Hanya bunyi statik. Kemudian, di sebaliknya suara itu, serak, dalam, kuno. Kau sudah melihatku, kini kau milikku. Rakaman tamat dengan bunyi tapak kaki dan kaki menghampiri. Seolah-olah sesuatu berada di dalam biliknya. Dan kemudian, senyap. Lampu apartemennya berkelip-kelip dan padam. Reza tidak sempat menjerit. Malam itu, dia hilang tanpa jejak. Apartemennya kosong, hanya perakam suara itu yang tertinggal, masih berulang memainkan suara mengerikan itu. Di Jeruk Purut, kisah paderi tanpa kepala terus menghantui sesiapa yang cukup malang untuk melihatnya. Dan kini, Reza telah menjadi sebahagian daripada legenda itu.